Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, projek bekalan air Tanjung Manis yang menelan kos sebanyak RM974.1 juta telah siap sepenuhnya dan memberi manfaat bekalan air terawat kepada 2,431 isi rumah di Tanjung Manis. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Datuk Abang Openg, projek bermula pada 2013 itu diteruskan oleh kerajaan negeri dengan menggunakan kaedah alternative funding selepas ia menghadapi masalah teknikal. Katanya loji berkapasiti 50 juta liter sehari JLH itu hanya menggunakan 8 hingga 13 JLH bagi menampung keperluan penduduk di Tanjung Manis dan sekitarnya, manakala selebihnya digunakan untuk keperluan industri di kawasan tersebut. Projek ini bernilai the whole package 8 package 974 juta, iaitu hampir 1 bilion. Ia digunakan pada 2013 dan kita ada menghadapi sedikit masalah teknikal dan ia berlanjutan, dan kerajaan Sarawak telah meneruskan projek ini walaupun dengan tambahan kereta yang disediakan oleh kerajaan Sarawak melalui satu formula dana, iaitu alternative funding. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian bekalan air Tanjung Manis pada Sabtu. Bagi mengelak risiko paip pecah, Premier Sarawak mencadangkan kaedah baru diguna pakai untuk menyalurkan paip, iaitu menggunakan jambatan yang diperkukuhkan kekuatannya berbanding kaedah sedia ada, iaitu menyalurkan paip di dasar sungai. Hanya tadi saya telah mencadangkan kerana dia ada 7 sungai untuk kita menyeberangkan paip ini, tapi dia gunakan submarine di bawah. Ini boleh digunakan untuk sementara waktu dan saya telah mengarahkan supaya ia menggunakan jambatan, di mana jambatan ini dia punya kekuatan tu di enhance untuk membolehkan pipe menggunakan jambatan. Jadi makna dia tidaklah ada risiko. Kalau di bawah air kita tak tahu, mungkin ada disconnection dalam pipe kerana keadaan geologi tanah. Katanya bekalan air terawat itu bukan sahaja dapat digunakan di kawasan Delta Rajang, malah hingga ke Sibu, termasuk di kawasan Bawang Asan dan Daro, khususnya bagi penduduk di Rumah Panjang. Hadir sama Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidol serta div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, Premier Sarawak berkata loji tersebut akan membantu memacu industri pembuatan dan pengeluaran padi di kawasan Tanjung Manis. Katanya terdapat kira-kira 500 hektar tanah di Tanjung Manis yang sesuai untuk penanaman padi. Sini sesuai juga dengan padi, bahkan sudah ada eksperimen di sini di antara orang kampung dengan pihak swasta mengeluarkan benih padi yang boleh dituai mungkin 2 kali setahun. Saya akan pilih tempat itu. Kalau ini berjaya, makna dia di sini ada lebih kurang 500 hektar tanah yang boleh mengeluarkan padi. Dan kita ada semua bekalan asas untuk kita mengeluarkan beras dalam 500 hektar. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata, rangkaian bekalan air di negeri ini akan digabungkan sebagai Grid Air Sarawak pada 2025 atau 2026. Ujarnya, kesemua data mengenai grid air itu nanti akan disimpan oleh Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi untuk membolehkan pengesahan masalah paip bocor dan sebagainya. Sebab ya bekalan elektrik, bekalan air itu penting. Jadi insyaAllah dalam masa 20, 25, 26 rangkaian bekalan air
kita akan gabungkan menjadi state water grid. Kita akan mempunyai state water grid dan semua data-datanya akan dipegang oleh kementerian. Nya tahu sini bocor, sini si bocor, sini mau air, sini mau lagi tempat pembaharuan air. Jadi alhamdulillah hari tu Kuala Rajang, kawasan tu sudah mula. Selesai majlis tersebut, Premier Sarawak berkesempatan melawat tapak projek penanaman padi yang diusahakan oleh Syarikat Padi Head Sdn Bhd dengan kerjasama Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang Laki KR dan penduduk kampung di kawasan Rajang Tanjung Manis. Premier Sarawak meluangkan masa kira-kira setengah jam melawat projek yang telah bermula pada penghujung 2023. Semasa di situ, beliau diberi taklimat oleh pemilik ladang disusuli merakamkan kenangan bersama sebelum bertolak pulang. Berita seterusnya, Malaysia menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Kesatuan Eropah EU khususnya dalam pemindahan teknologi untuk peralihan tenaga dan keselamatan air di negara ini, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, ketika ini Malaysia berada pada landasan yang tepat bagi mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. So these are the areas I think we need to work and collaborate more, in particular in terms of energy transition and also the water security as far as Malaysia is concerned. As you know, the commitment in 2050 is zero carbon. So this will also be the area that I need to focus on. The Prime Minister asked me to look into how we can look into collaboration with all the world, and in particular the new technologies, the new system, how we can look into reducing the carbon emission of the country. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas masa majlis makan tengah hari bersama 20 delegasi EU di Damai Lagoon Resort di sini pada Sabtu. Jelasnya lagi, perjumpaan tersebut turut membincangkan mengenai peningkatan kerjasama dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Tambahnya lagi, usaha kolaboratif dalam komuniti ASEAN turut menjadi tumpuan utama sejajar dengan dedikasi dalam penyelesaian tenaga hijau dan hidro. Justru beliau berharap agar pencapaian bersama ini menjadi asas kukuh untuk kerjasama berterusan dalam bidang kemampanan dan pertumbuhan ekonomi negara. Seramai 23 delegasi EU tiba di Sarawak pada Selasa lepas dalam rangka lawatan kerja rasmi 5 hari ke negeri ini. Laporan seterusnya, 4 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka bagi menempatkan mangsa banjir di kawasan Kuching dan Bau setakat ini. Antara PPS yang dibuka adalah Dewan Serbaguna Kampung Sinar Budi Baru, Dewan Masyarakat Setapok, Dewan Kampung Segong dan Dewan Serbaguna Taman Maleha. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, semua mangsa yang terjejas akibat banjir telah selamat dipindahkan ke PPS yang ditetapkan. Kita telah PPS yang telah dibuka adalah nombor 1 Dewan Masyarakat Setapok. Dewan Masyarakat Setapok di mana bilangan keluarganya 42 dan ahli ataupun bilangan mangsa jumlahnya adalah 155 orang. Ini di Dewan Masyarakat Setapok. Kemudian PPS yang kedua yang telah dibuka, Dewan di Kampung Sinar Budi. Kampung Sinar Budi memang setiap tahun. So di Kampung Sinar Budi menggunakan dewan, bilangan keluarganya 13 dan jumlah mangsa adalah 60 orang. Dan yang ketiga Dewan Serbaguna Maliha yang kita lawat, yang kita buat lawatan persiapan hari itu ialah di kawasan Panamahen. Dewan Panamahen agak kita di Mantap, Maleha. So Maleha juga satu kawasan yang memang rendah, ya. Air dalam pari kita tahu memang sentiasa tinggi. Kalau tambah lagi air hujan maka melimpahlah air tersebut. Jadi Dewan Serbaguna Maleha jumlahnya belum ada lagi, ya, tapi dibuka, ya. Dan satu lagi ialah Malai Serbaguna Kampung
Segong. Ini bau. Ini bau ya. Bilangan keluarga ada 2, bilangan mangsa 9. Kita doakan hujan berhenti bila perpadaman supaya tidak bertambahlah mangsa banjir. Ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2023 KPWK dan agensi bertempat di Hotel Imperial Kuching pada malam Jumaat. Jelasnya setiap agensi yang terlibat di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS sentiasa bersedia dalam pengurusan bantuan ketika monsun Timur Laut. Tambah beliau, setiap agensi sudah mengambil maklum peranan masing-masing dalam menghadapi kejadian banjir di kawasan yang terjejas. Sementara itu, seramai 35 orang penerima APC telah diraikan pada malam tersebut, iaitu 8 orang dari KPWK, 21 dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS dan 6 orang dari Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS. Hadir sama Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Raziz Hitam, Setiausaha Tetap KPWK Noriah Ahmad serta tetamu jemputan yang lain. Beralih ke berita di Miri, budaya sambutan Tahun Baru Cina di negeri ini mampu mengukuhkan kestabilan politik serta membangunkan ekonomi Sarawak dengan pesat. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, sambutan Tahun Baru Cina merupakan peluang terbaik bagi masyarakat Cina berkumpul atau reunion bersama ahli keluarga. Jelasnya budaya dan tradisi baik ini perlu sentiasa dipromosikan kepada generasi muda agar terus relevan dan berkekalan. Keharmonian hidup bersama adalah hasil kestabilan politik yang teguh dan sekaligus akan menjamin pembangunan pesat ekonomi. Ini dapat ditunjukkan dengan kerajaan Sarawak telah mencatat sejarah sendiri apabila pendapatan keseluruhan negeri ini mencatat jumlah tertinggi iaitu sebanyak 13.3 bilion ringgit pada tahun 2023 katanya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2024 Persatuan Vuineng bahagian Miri di sini pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu menambah sebarang usaha atau pengaruh negatif yang menggugat kestabilan dan keharmonian Sarawak harus ditolak. Kestabilan dan keharmonian katanya memainkan peranan penting dalam usaha Sarawak menjadi negeri berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2030. Difahamkan lebih 400 ahli Persatuan Vuineng Miri telah menghadiri majlis tersebut. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam ini, saksikan sorotan majlis perasmian program Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian Bekalan Air Tanjung Manis pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.